tafsir ayat yang khusus. Pasal ini ada pihak kesihatan nak beri penerangan. Jadi kita dengar ayat yang berkait dengan ni supaya kita faham. Ayat surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita lakau. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada qada benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Bahagian yang pertama daripada ayat ini menyuruh orang-orang yang beriman supaya memakan barang-barang yang baik. Yang baik ini dua. Yang pertama baik dari segi roh yang halal. Baik dari segi zahirnya yang bermutu, yang ada nilai. Semua yang halal adalah baik. Semua yang halal ada nilai dari segi membina jasad manusia dan roh mereka. Itu kelebihan yang halal. Itu rezeki Allah Ta'ala yang dikurniakan pada kita. Allah Ta'ala tidak meletakkan kita saja di atas muka bumi. Dijadikan kita mesti makan, kita mesti minum. Dijadikan berbagai-bagai bahan di atas muka bumi ini. Manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi, mentarbih bahan-bahan itu. Ada bahan-bahan yang dijadikan untuk makanan, untuk minuman. Ada yang dijadikan untuk pakaian, bukan untuk kekoh makan, untuk pakaian je. Ada yang dijadikan untuk obat. Ada dijadikan untuk baju, dijadikan untuk berbagai-bagai hikmat. Semua yang Allah Ta'ala jadikan itu tak ada hikmat, rahmat daripada Allah. Sama ada yang mendatangkan manfaat pada kita, yang mendatangkan mudarat pada tubuh kita, ada manfaat untuk yang lain yang kita kena faham. Tugas manusia ialah mengikut sempadan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ingat, tiap-tiap raja yang memerintah ada sempadan. Sempadan Allah Ta'ala ialah yang diharamkan. Yang diharamkan. Di antaranya ialah perkara yang tak tahu halal ke haram, disebut syubhat. Perkara yang syubhat jangan kita masuk. Nabi kata, "Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang masuk dalam perkara yang syubhat, masuk dalam perkara haram. Perkara yang mengelirukan, macam haram juga.
Mereka yang warak tak pergi pada perkara yang syubhat. Perkara yang halal, yang nyata, yang haram, yang nyata dilihat. Yang syubhat pun dia jaga juga. Washkuru lillah, bersyukur pada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar mengabdikan diri pada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendetailkan. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya diharamkan kepada kamu bangkai, daging babi, dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Bangkai diharamkan kerana bangkai ini darahnya tak tubik, penyakitnya tak tubik. Kalau makan mendatangkan penyakit pada jasad, mendatangkan mudarat. Ini hikmah Islam mengharamkan bangkai, mendatangkan mudarat. Tidak boleh, Allah mengharamkan. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia, Allah Ta'ala tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Ta'ala kata bangkai tidak boleh disuruh sembelih, kecuali binatang buruan. Binatang buruan dengan tembok, dengan panah. Panah itu tak ada khilaf kalangan ulama. Tembok ada khilaf. Ulama-ulama yang mengkaji secara moden mengatakan tembok zaman dulu tidak boleh. Zaman dulu mereka menggunakan peluru tanah. Peluru tanah yang dibakar. Peluru yang tidak ada mempunyai ketajaman. Maka yang disebut dalam kitab-kitab fiqh zaman dulu, itu memang tak boleh tembok ni. Tetapi senjata yang ada pada hari ini adalah tajam. Walaupun senapan patah dianggap sebagai tajam, menemusi macam tajam. Bila tembok tu menatang tu tak sedar, berlari lagi, menandakan ketajaman. Bahkan kalau kena tu sampai tembus tulang dia, orang menembak tahulah, tembus tulang dia, dia lari lagi. Ini ada ketajaman. Dan sebab itu mengikut pendapat ulama-ulama yang mengkaji, tembok zaman sekarang ni pun boleh makan, tak jadi masalah. Binatang buruan ini tak ada, tak ada. Imam Nawawi terang-terang menyebut dalam fatwa dia, dibolehkan. Mereka yang kata tak boleh tu ingat kena dia baca kitab hak zaman peluru tanah hari tu. Jadi ini kena faham. Itu disebut terang-terang dalam hadis. Walahmal khinzir, dan daging babi. Daging babi diharamkan. Diharamkan daging babi. Kerana apa? Kerana mendatangkan kemudaratan, mendatangkan penyakit. Disebut terang-terang daging babi ini mendatangkan penyakit, mendatangkan mudarat. Ikhtiar macam mana pun tetap jadi penyakit babi ini. Buat macam mana, masuk macam mana pun tetap jadi penyakit. Allah Ta'ala jadikan dalam daging babi itu ada racun dia, ada kuman dia, ada benda bahan yang manusia tak boleh makan. Dijadikan untuk lain, bukan untuk makan, jadikan untuk lain. Kena faham. Ada hikmat, tapi bukan untuk makan, untuk lain. Maka Allah Ta'ala haramkan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Disembelih dengan tujuan memuja, tujuan bersemoh. Zaman dulu orang semoh zaman dulu. Semoh ni ialah bila orang ke laut tak boleh ikan. Zaman ni tak ada dah. Setengah negeri-negeri ada lagi. Bila ke laut tak boleh ikan, mengikut kepercayaan dia, dalam laut ni ada jin tukar jaga ikan. Lalu dia pun sembelih. Sembelih khubah, sembelih lembu, sembelih kambing. Hak sembelih tu khubah dah, lembu dah, makan babi sembelih lembu. Melih. Tapi tujuannya ialah untuk syirik, bukan untuk benar. Kadang-kadang tukang melih tu untuk lebar pula. Untuk lebar tak reti bahasa. Ada tak lebar tak reti bahasa, gitu tolong melih. Tolong melih bagi orang semoh. Tolong mayah hajak pula. Hak tak reti lagi bodoh. Tolong mayah hajak. Kemudian diambil lidah dia, ambil hati dia, ambil apa, buat perahu kecil, letak nasi kunyit sikit, apa sikit,
Baca-baca boleh hadiah ke jin di laut. Ini tak boleh. Haram. Walaupun yang sembelih tu tok guru, tok haru, bukan tok guru, tok haru. Tak boleh. Haram. Makanan daripada binatang yang disemuh, kalau ada orang pergi makan-makan dah nak tak tahu tu, kena bertaubat. Bertaubat. Ini haram. Haram ni walaupun sembelih, haram dari segi rohani. Boleh merosakkan roh kita. Menyosokkan keberkatan hidup kita. Benda yang Allah Ta'ala tidak redha. Tak boleh. Faman yatughaira baghin wala adin fala isma alaih. Sesiapa yang berada dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, tidak menjadi dosa kepadanya. Fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudarat ni ialah kerana darurat, kerana lapar. Lapar tak ada makanan yang lain. Malaikat makanan yang diharamkan. Kalau ada yang diharamkan khilaf, ambil yang khilaf. Yang khilaf. Contohnya, buaya haram. Babi haram. Buaya haram, babi pun haram. Tapi buaya ni mazhab Maliki kata makruh. Quran kata haram. Maliki dia kata makruh, haram juga. Letak rendah sikit. Kalau daging buaya dengan daging babi, faham buaya. Dalam keadaan darurat. Babi dengan bewok, ambil bewok. Begitu. Jangan ambil babi, jangan. Kena ambil yang kurang dia punya. Ini kena dia panggil fi' muwazanah. Dari segi pertimbangan. Pertimbangan dia, mana yang kurang mudarat. Ambil sekadar yang patut. Dalam keadaan lapar. Keadaan lapar. Dah boleh makan je. Boleh makan. Boleh makan. Siapa dia? Tuhan sebelah kata. Tuhan kata boleh makan. Dok warok. Mana warokmu dengan Tuhan? Mana warokmu dengan Nabi Muhammad? Ini Tuhan sebut dalam Quran. Termasuklah mereka yang sakit. Yang sakit, ahli-ahli perubatan mengatakan tidak ada obat malaikat ini. Malaikat ini. Beberapa tahun yang lalu, ahli perubatan mengatakan, injak jantung manusia tak boleh mendelai injak babi. Bila manusia mengaji masalah injak, maka kena ambil injak babi, letak pada injak jantung manusia. Boleh? Boleh. Kerana apa? Kena darurat. Ini Quran. Quran. Mazhab apa? Bila Quran kata habis mazhab, kena ikut Quran. Mazhab tak boleh lawan Quran. Tak ada dengar, dah mudah ngaji, bodoh. Kena faham. Ini kita kena faham. Ini dalam keadaan yang sangat darurat. Ini boleh. Kemudian terdapat penemuan baru. Penemuan baru boleh ambil daripada lembu, bukan babi lagi sekarang. Bila sudah ada babi tak boleh lagi. Lembu tak ada babi lagi. Kena ambil lembu. Ambil lembu. Ambil lembu. Daripada lembu. Timbul pula lembu tu sembelih tak sembelih. Tu tanya ke dia. Banyak soalannya. Sementara kita tanya Tok Guru, mati dulu jawab dia. Mati dulu. Kita tanya buka kitab-kitab ni, mati dulu. Ini termasuk dalam azimah, bukan rukhsah. Azimah ialah memelihara nyawa adalah wajib. Kena faham? Ad-daruriyatul khamsah. Setengah ulama ad-daruriyatul sittah. Manusia wajib menjaga agama. Wajib menjaga nyawa. Wajib menjaga akal. Wajib menjaga keturunan. Wajib menjaga maruah dan wajib menjaga harta. Wajib kena jaga. Kemudian antara nyawa dengan agama. Agama kata babi haram. Jaga nyawa wajib. Agama kata boleh babi. Di sini boleh. Dalam keadaan darurat kita kena faham. Berlaku di zaman Nabi SAW. Mari dua kabilah Arab. Hadis riwayat Imam Bukhari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kabilah Urainah dan Ukal, dua kabilah. Ini orang Badui yang terkenal dengan jauh pada orang.
Dia mari ke Madinah kerana dia nak masuk Islam. Nak masuk Islam. Tiba-tiba muka-muka mereka pucat. Perut mereka bunci. Masuk Madinah, muka jadi pucat, perut jadi bunci. Tak tahu nak abang macam mana. Lalu Nabi kata, "Lau kharajtum ila iblis sadaqah, fasharibtum min abwaliha wa albaniha." Kalau mau pergi ke tempat orang pera unta wakaf. Unta wakaf, unta sedekah. Unta sedekah ni unta wakaf lah. Mau pergi ke sana, mau minum air kecing dengan susu unta. Ambil susu unta, campur dengan air kecing. Nabi kata, mau minum. Mau pergi sana. Nabi suruh. Ni masjid ni. Suatu lah Nabi duduk di masjid tengah mengajar. Oh, tak boleh cakap dunia dalam masjid pula. Ini Nabi sebut. Kalau kamu pergi ke sana, minum air kencing dia dan minum susu-susu dia, pergi. Dekat orang pera unta wakaf. Dia pun pergi minum. Minum air kencing. Air kencing unta dengan susu dia. Baik penyakit dia. Baik. Tapi orang Badui ni jahil baba. Bila segar baik penyakit ni cerita lain pula ni. Dia bunuh kemana-mana. Ropok pula unta tu. Jahat pula ni. Ni. Nyeropok unta tu cerita lain. Itu maka Nabi suruh kejar dan dihukum. Hukuman tu sangat keras. Itu cerita lain. Apa yang penting ialah Nabi suruh berubat dengan air kecing unta dan susu unta, campur dua-dua. Hari ini orang putih buat kajian. Dia ambil air kecing kuda, ambil air kecing binatang, macam-macam. Dia campur dengan bahan-bahan. Macam-macam bahan. Dijadikan obat. Di sini ahli-ahli perubatan Islam mendahului ahli perubatan orang kafir. Ahli perubatan Ibn Sina, macam-macam nama ahli perubatan Islam zaman dulu yang membuat kajian-kajian ini dah lama dah. Tapi hari ini orang kafir ambil. Orang kafir ambil ilmu ni dan mereka kaji dengan cara yang lebih mendalam. Mendalam lagi mereka kaji. Dan ini menunjukkan bahawa perkara ni ada dalam Islam. Jadi masalah di kalangan orang kita ni masih ada yang ikut hukum akal, bukan ikut hukum syarak. Hukum akal. Hukum syarak lain. Dia kata syarak dah. Mana Quran hadis mana? Dak pakai akal dia lah tu. Bukan hukum syarak. Kena tengok hukum syaraknya. Hukum syarak mengizinkan benda-benda yang macam ni yang kita kena faham. Terutamanya bila berlaku penyakit yang berjangkit. Penyakit yang berjangkit. Seperti taun. Hari ini banyak lagi lain pada taun. Malaria. Macam-macam. Demam denggi. Ini penyakit yang berjangkit. Berlaku penyakit yang berjangkit macam ni, kita kena dengar orang yang ahli dalam bidang dia. Jangan buat pandai sendiri. Kalau buat pandai sendiri jadi tak betul. Pernah zaman Nabi dulu. Bila baca Quran mengatakan minyak madu ni adalah obat. Dawa, Quran kata dawa. Syifa, madu adalah syifa. Lalu seorang sahabat sakit perut, dia pun minum madu. Minum madu. Temu, ya Rasulullah, saya sakit perut. Saya minum air madu, dah Quran kata sembuh. Kau paruk, dia kata. Kau paruk, penyakit saya. Rasulullah kata, sadaqallah wa kadhiba batnuk. Allah Ta'ala betul perutmu pelawak. Nabi kata perutmu pelawak. Kenapa? Kerana dia minum air madu tak cukup dia sukatan dia. Dus. Kerana ada sukatan dia. Ada campuran dia obat ni. Bukan pakai bahan-bahan begitu. Campuran ni kena orang yang ahli dalam bidang dia. Ahli dalam perubatan. Saya ingat orang-orang tua-tua zaman dulu, yang ada kitab-kitab tip zaman dulu, kitab perubatan, Cina masih ada lagi. Dia timbang mana? Berapa gram nak capur-capur ni. Kita faham cekok-cekok dengan tangan dia. Faham cekok-cekok. Jadi lebih akan berkesan bawa penyakit pula. Ini kerja.
Bila berlaku penyakit yang berjangkit, maka kena ada tindakan. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berhasrat nak pergi ke Syam, nak melawat Syam. Setelah Sayyidina Umar melawat Baitul Maqdis, Sayyidina Umar pergi melawat Baitul Maqdis, melawat Baitul Maqdis, dan tak ada apa-apa Baitul Maqdis. Kemudian nak pergi melawat Syam, tiba-tiba tersebar penyakit taun, sehingga ribu-ribu sahabat Nabi mati kerana lepas berperang dengan Rom. Kiralah berjuta manusia yang mati. Mayat tak terurus, menyebabkan berlakunya wabak. Bila Sayyidina Umar nak pergi, dia beritahu berlakunya wabak. Sayyidina Umar bermesyuarat. Ada sahabat mengatakan, pergilah bila dia apa? Kita pergi. Ada sahabat kata, jangan pergi. Jangan pergi. Lalu Sayyidina Umar buat keputusan, tak pergi. Tak pergi. Bila Sayyidina Umar buat keputusan, tak pergi. Lalu seorang sahabat sebut Abu Ubaidah, Umar lari berqadar Allah Ta'ala. Sayyidina Umar kata, kalau layan pada Abu Ubaidah, mana sabar cakap begini. Abu Ubaidah tak patut cakap begini. Lari berqadar Allah menuju pada qadar Allah, kata Sayyidina Umar. Lari pada qadar Allah daripada tempat yang sakit tu, tak pergi qadar Allah Ta'ala juga. Pilih yang lebih baik. Lebih baik ialah tempat yang tidak penyakit. Mari Abraham bin Auf. Dapat Auf masa tu dia buat air, dia mari. Allah kata, Nabi telah bersabda. Ada hadis Nabi. Nabi kata, idza sami'tum bihi fil ardi fala taq'udu 'alaiha. Wa idza waqa'a bi ardin antum fiha fala takhruju minha. Fala takhruju firaran minha. Idza sami'tum bihi fil ardi fala taqdumu 'alaiha. Wa idza waqa'a bi ardin antum biha fala takhruju firaran minhu. Nabi kata Ma'af, kalau menduduk kamu nak pergi ke satu negeri, bila dengar negeri itu ada penyakit yang penyakit wabak, jangan pergi. Nabi kata jangan pergi. Bila menduduk dalam negeri, yang ada penyakit wabak, jangan keluar. Jangan keluar. Kalau mau keluar menyebabkan penyakit pada orang lain. Penyakit pada orang lain. Sebab tu dia larang keluar. Bila berlakunya penyakit wabak, dia larang keluar, takut kena orang lain pula. Dia tahan. Jangan pergi tempat yang tu kalau kita sihat di sini. Menunjukkan di sana ada arahan Nabi SAW. Nabi mengarah umat Islam dalam perkara yang berkait dengan kesihatan. Ini menunjukkan kita kena faham dan kena tahu benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, dan ada orang Islam yang ahli dalam bidang dia, pakar dalam bidang dia. Dan kita kena sedar bahawa mengaji dalam bidang-bidang ni termasuk dalam fardu kifayah. Orang kita Melayu fardu kifayah ni semayang-mayak je. Fardu kifayah. Mayak-mayak kalau tak ada orang pandai berdosa habislah. Mayak-mayak saja fardu kifayah. Ilmu perubatan, ilmu falak, ilmu apa, tak ada fardu kifayah. Kerana kita tahu mayak-mayak saja. Tu jadi bodoh orang Islam tu. Jadi lemah orang Islam. Dulu orang Islam menguasai macam-macam ilmu. Macam-macam ilmu orang Islam menguasai segala-galanya. Jadi sekarang ni alhamdulillah dah ada orang Islam yang pandai dalam bab ni. Dia boleh terang bab ni. Jadi saya bukan bidang dia, saya tahu sikit-sikit je. Jadi kena beri peluang ke orang yang ahli dalam bidang dia supaya bersarah dalam bidang dia. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarhum 'ala an-nar dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas pada qadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yakni meminda atau mengubah apa-apa keterangan suci, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka tidak mengisi ke dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak akan membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab sengsara yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah, dan membeli seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sesungguhnya sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. Setelah dibaca dalam ayat yang terdahulu seruan Allah kepada seluruh manusia supaya memakan makanan yang halal zatnya dan halal mengambilnya, cara mengambilnya, bukan yang haram zatnya atau yang haram cara mengambilnya. Itulah perintah Allah kepada seluruh manusia. Dan Allah Ta'ala melarang daripada perkara yang keji dan buruk. Allah Ta'ala rahmat, maha rahmat terhadap hamba-hambanya. Semua perintah Allah adalah baik kepada manusia. Maka janganlah manusia melawan firman Allah. Jangan bercakap dalam perkara yang mereka tidak tahu. Terimalah ilmu Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Namun ada kalangan mereka yang kafir itu berbangga kerana mengikut nenek moyang mereka, dengan tidak mengira bahawa nenek moyang mereka kafir. Nenek moyang mereka tak ikut agama Allah. Nenek moyang mereka tak dapat petunjuk. Maka jadilah orang kafir itu tak dapat petunjuk, dibandingkan orang-orang kafir yang tak dapat hidayah, yang mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca, sama seperti binatang-binatang yang tidak ada akal, yang tak ada pikiran, tak menggunakan pikiran, tak ada pikiran, melihat tidak mengambil pengajaran, mendengar tidak mengambil peringatan. Jadilah mereka seperti orang yang buta, yang pekak, yang bisu, tidak ada sifat kemanusiaan dalam dirinya dan tak layak mendapat petunjuk. Dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Allah Ta'ala menunjukkan perintah kepada mereka yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu daripada yang baik-baik.
yang halal, yang baik, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika sekiranya kamu sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah. Di antara hikmat mengapa makan yang halal ini ialah untuk mendapat pahala. Kita makan makanan yang halal bukan sedap saja dapat pahala, kerana kita pilih yang halal. Di sinilah mengapa kita disuruh bila makan bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan disebut alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Mendapat pahala kerana kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu bukan saja dapat pahala, dapat berkat di atas dunia ini. Disebut dalam hadis, ada kalangan manusia yang tidak diterima doanya kerana memakan makanan yang haram. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa at-tayyibah. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara asha'a wa yamuddu yadayhi as-sama'. Faqala ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Allah tidak menerima apa yang baik. Allah Ta'ala memerintah kepada Rasul-Rasul supaya mengambil yang baik. Sama saja dengan perintah kepada mereka yang beriman. Bukan bermakna Allah Ta'ala suruh orang beriman saja buat baik, Rasul tak. Rasul ada keistimewaan dia. Tidak. Allah Ta'ala menerima yang baik, kasih pada yang baik kepada Rasul-Rasulnya dan kepada mereka yang beriman. Allah berfirman, wahai Rasul-Rasul, makanlah kamu yang baik, yang halal, dan beramallah kamu, dan akan engkau sahaja kamu sembah. Firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, makanlah yang halal, yang baik, yang Allah beri rezeki kepada kamu. Sama saja. Allah Ta'ala suruh Rasul dan yang beriman makan makanan yang halal, makanan yang baik. Kemudian Nabi SAW mengisahkan seorang yang banyak musafirnya, berjalan ke sana kemari sehingga kusuk masai rambutnya, berdebu pakaian dan tubuhnya kerana banyak berjalan. Di antaranya dia berjalan untuk menghubungkan silaturahim, menghubungkan keluarga. Dia menadah tangan berdoa pada Allah Ta'ala, Ya Rab, wahai Tuhan. Padahal makanan dia haram, minuman dia haram. Masa dia budak lagi, orang tua dia beri makan makanan yang haram. Maka bagaimana Allah memperkenankan doanya? Menunjukkan bahawa di antara sebab doa tak diperkenan ialah kerana makan makanan yang haram. Mereka yang makan yang halal, doa mudah diperkenankan oleh Allah SWT kerana ada keberkatan. Itu perintah Allah. Perkara yang dihalalkan banyak. Allah Ta'ala menentakkan yang diharamkan. Innama harram alaikumul maitata, sesungguhnya diharamkan kepada kamu bangkai. Bangkai binatang darat yang tak disembelih. Dan di sana ada binatang yang dihalalkan yang tak sembelih, iaitulah binatang laut, binatang air. Ikan tak payah sembelih, binatang yang dalam air tak payah sembelih, bangkainya boleh dimakan. Adapun binatang darat mesti disembelih. Kalau tak sembelih jadi al-maitah, jadi bangkai yang diharamkan. Waddama, diharamkan darah. Setengah orang kafir dia cocok binatang, tadah darah dia. Sedap kalau makan dengan darah ni. Allah Ta'ala mengharamkan darah. Walahmal khinzir, dan daging babi diharamkan. Diharamkan daging babi kepada mereka yang beriman. Kerana semua bangkai, darah, daging babinya mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Lepas apa Allah Ta'ala buat babi? Allah Ta'ala buat babi ini untuk jadi baja, untuk tujuan yang lain.
bukan tujuan untuk dimakan. Macam pohon kayu lah. Ada pohon kayu yang boleh dimakan buah dia. Ada pohon kayu yang beracun, mendatangkan penyakit. Dan ada guna untuk perubatan, bukan untuk makan. Ada guna untuk perubatan. Digunakan untuk perubatan, diizinkan. Makan tak boleh. Pohon-pohon kayu yang kita tengok menghijau, di antaranya memabukkan, maka diharamkan. Semua yang diharamkan mendatangkan mudarat. Bangkai, daging babi dan darah diharamkan oleh Allah Ta'ala, kecuali binatang buruan yang dibunuh dengan senjata yang tajam atau menepati tajam. Bukan pekon dengan batu, dengan tanah yang keras, itu tak boleh dimakan kerana darahnya tak keluar. Binatang buruan diizinkan dengan senjata yang tajam, yang mengoyokkan kulit masuk menembuskan badan dia, tajam. Begitu juga yang ditangkap oleh anjing. Anjing digunakan untuk berburu. Anjing yang diajar lepas dengan bismillah. Ada ulama mengatakan wajib bismillah, ada ulama mengatakan sunat bismillah. Lepas anjing dia takak pelanduk, takak kejang, mati. Dia tunggu tuan dia mari. Anjing yang mu'allam, anjing yang diajar, di mana walaupun dia mati halal mengikut hukum syarak. Disebut oleh Al-Quranul Karim. Mana mazhab? Semua mazhab kata halal. Bila sebut dalam Quran, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, mereka kata halal belaka. Ada orang dia rasa ragu kerana dia tak mengaji. Kan dia tak mengaji, tak belajar. Kalau belajar dalam kitab fiqh, bab sembelihan ni ada menyebut yang ditangkap oleh anjing yang diajar, termasuklah helang yang diajar. Di negeri Arab, helang digunakan untuk berburu. Termasuklah harimau bintang yang diajar untuk berburu. Ada negeri Arab yang negeri Afrika pun digunakan harimau bintang untuk berburu, yang dilatih untuk berburu. Binatang liar yang ditangkap oleh anjing, oleh harimau bintang yang diajar, helang yang diajar, boleh makan walaupun kita tak ada sembelih. Ini diterangkan oleh ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tak aja dengar, sebab tak mengaji, tak belajar sampai situ. Kalau kita baca Quran akan bertemu dengan ayat-ayat ini. Allah Ta'ala mengharamkan bangkai, daging babi, darah, kecuali bangkai belalang. Belalang mendatang darah. Belalang halal, boleh dimakan walaupun dia mati. Tak payah sembelih. Itu disebut dengan hadis. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa yang disebut dengan tujuan lain daripada Allah. Binatang yang disembelih kerana semoh, kerana memuja syaitan, memuja semangat padi, semangat ikan di laut, untuk menjamukan jin, syaitan dan iblis, haram dia makan dagingnya. Dah, hak sembelih dia Tok Lebar dah reti bahasa. Jangan ikut Tok Lebar ni. Ada dia lebar saja, tak ada ilmu. Orang semoh panggil dia sembelih, pergi sembelih lah dia. Suruh semaya hajat pula, tolong semaya hajat. Ni bahasa dak reti ni. Hak yang macam ni kena sedar binatang tu tak boleh dimakan. Walaupun yang sembelih tu Tok Lebar, pakai serban, pakai piah, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi sembelihnya kerana pujaan, memuja, diharamkan. Wa ma uhilla bi ghairillah. Faman tu'ira baqim wa la 'adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang berada dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, masuk hutang rimba, tak bertemu dengan makanan, bertemunya dengan babi, bertemu dengan binatang yang diharamkan, dalam keadaan darurat, binatang yang sudah mati, bukan diburu. Barang siapa yang ada dalam keadaan darurat, Allah Ta'ala mengizinkan kepadanya, boleh makan. Kerana memelihara nyawa. Dalam Islam ada rukun ad-daruriyat, memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan maruah dan memelihara harta benda. Ini perkara yang wajib kita kena pelihara. Dalam keadaan darurat, tak ada makanan melainkan binatang yang diharamkan. Maka Allah Ta'ala mengizinkan
Faman ibtaghara baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Maka sesiapa yang berada dalam keadaan darurat dihalalkan kepadanya dengan syarat ghair baghin wala 'adin, tidak melampau, dengan tujuan untuk menyambungkan hayat, menyambungkan hidup dia. Makan sekadar nak sambung nyawa, nak sambung kehidupan, meneruskan perjalanan. Jangan melampaui batas. Ini peluang makan babi, makan kenyang-kenyang sampai mecing tu. Itu tak boleh. Kena ada batas sempadan dia. Tak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Mereka yang dalam keadaan darurat yang tidak melampau, tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa ke atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjadi ilham para ulama mengadakan kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat wa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, di mana darurat mengharuskan perkara yang diharamkan. Dalam keadaan darurat diharuskan perkara yang diharamkan, dan darurat itu ada sempadan dan qadarnya, jangan lebih pada sempadan. Diizinkan oleh syarak dalam suasana negeri huru-hara, negeri dalam keadaan peperang. Tak ada peluang, tak ada ruang nak cari makanan yang halal, maka Allah mengizinkan yang haram untuk menyambung nyawa, menyambung hidup kita. Kalau tidak mati, menjaga nyawa adalah wajib. Jaga nyawa adalah wajib, jangan bunuh diri, diharamkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala menghalalkan yang haram kerana nak memelihara jamaah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.